Syed Saddiq beri pesanan jangan hipokrit berhubung isu sekolah vernacular. Bekas pemimpin Bersatu sah sertai PKR. Sanusi anggap Saifuddin tidak masuk akal berhubung isu bocor rahsia kerajaan. PAS bidas adun Bersatu khianat. 4 pejabat awam direman terima rasuah lebih RM5 juta. PLKN 3.0 tidak libatkan pelajar sekolah. Menteri arah siap sedia permintaan tinggi 3 bekalan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Jangan hipokrit, itu pesanan daripada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kepada pihak yang telah mencetuskan polemik kewajaran sekolah vernacular di negara ini. Mendakwa ramai daripada kalangan ahli politik dalam negara yang tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan. Syed Saddiq berkata, isu tersebut wajar dilihat dengan lebih menyeluruh. Polemik sekolah vernacular menjadi bualan selepas pemuda UMNO menggesa kerajaan melakukan penilaian menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan semasa. Dr. Akmal Saleh berkata, penilaian itu perlu dilakukan dalam aspek keselarasan silibus, penerapan nilai-nilai kenegaraan dan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ia mengundang pelbagai reaksi sama ada menyokong atau membantah, meliputi blok kerajaan atau pembangkang. Syed Saddiq berkata pembuat polisi sepatutnya memikirkan punca sekolah aliran selain sekolah kebangsaan menjadi pilihan sesetengah ibu bapa. Bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Nakman mengumumkan penyertaannya dalam PKR. Perkara itu diumumkan di laman Facebook semalam selepas majlis doa selamat dan penerangan isu-isu semasa di kediaman Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari pada Ahad lalu. Beliau dan mantan Adun Dengkil yang juga mantan Ketua Armada Selangor, Adif Shad, telah diterima sebagai ahli PKR yang baru. Ogos lalu, beliau meletak jawatan sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dengan alasan parti itu terpesong daripada objektif awalnya untuk menggantikan UMNO. Beliau juga mendakwa parti itu tidak dihormati oleh parti komponen terbesar Perikatan Nasional iaitu PAS. Mengulas lanjut, Faiz bertekad memperkasakan perjuangan asal PKR serta agenda Malaysia Madani yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebimbangan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengenai kebocoran rahsia kerajaan hanyalah alasan mengada-ngada dan tidak masuk akal. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor berkata, ini semua maklumat kerajaan akan sampai ke pengetahuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dipengerusikan oleh beliau bila tiba masanya. Beliau berkata, mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah penting sebagai punca kuasa sesuatu arahan segera dikeluarkan kepada agensi dan jabatan untuk mempercepatkan dan melicinkan proses pelaksanaan sesuatu projek. Beliau turut menyenaraikan mesyuarat yang pernah beliau hadir pada peringkat lebih tinggi seperti mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu, mesyuarat Majlis Kewangan Negara dan seumpamanya. Tetapi menurutnya, tiada sebarang masalah atau kebocoran rahsia kerajaan. Semalam, Saifuddin berkata sikap Muhammad Sanusi yang tidak menjaga rahsia menjadi antara faktor mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah tidak diadakan lebih setahun. Saifuddin yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa itu berkata, Menteri Besar Kedah itu tidak sepatutnya merungut mengenai perkara berkenaan selepas beliau sering menggunakan maklumat dalam mesyuarat yang dihadiri sebagai modal berceramah di pentas politik. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa itu berkata, belum ada kejadian beliau membocorkan rahsia kerajaan selama 4 tahun menerajui Kedah.
Seorang ahli Parlimen PAS membidas adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari yang menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari minggu lalu. Ahli Parlimen Jerantut Khairil Nizam Khairuddin menyelar Abdul Rashid dan memintanya untuk tidak mencari alasan atas tindakannya berpaling sokongan. Abdul Rashid yang berikrar untuk menyokong Kerajaan Negeri Selangor pada 6 Mac lalu mendakwa antara kekecewaannya beralih sokongan adalah berpunca daripada soal pembahagian kerusi. Semalam, beliau mengakui kecewa dengan layanan bersatu terhadapnya sehingga berasa seperti tidak dipedulikan oleh parti itu. Abdul Rashid mendakwa menjelang PRU ke-15 pada 2022, Bersatu Bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembahagian kerusi di Parlimen Kapar dimuktamadkan kepada Bersatu dan dibuat perjanjian secara bertulis. Tetapi akhirnya perjanjian itu dimungkiri. Katanya pada sidang media di Shah Alam semasa mesyuarat akhir penentuan agihan kerusi, kawasan Parlimen Kapar telah diambil oleh PAS tanpa mengendahkan perjanjian yang telah dibuat sebelum itu disebabkan adanya percaturan politik yang tidak sepatutnya. Mengulas lanjut, Khairil Nizam turut mengingatkan kepada Abdul Rashid tentang dosa dan hukuman terhadap orang yang melakukan khianat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan reman 4 penjawat awam serta masih mengesan seorang lagi kerana disyaki menerima rasuah lebih RM5 juta daripada sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak secara haram melalui pintu masuk negara. Perintah reman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 15 Mac 2024 terhadap kesemua suspek dikeluarkan oleh Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Menurut sumber, keempat-empat suspek lelaki berusia lingkungan antara 40-an hingga 50-an ditahan di sekitar Lembah Kelang antara pukul 11.30 pagi hingga 4 petang semalam dalam operasi khas dijalankan Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Negara Malaysia. Setakat ini, kata beliau, sindiket tersebut dipercayai telah menyebabkan ketirisan hasil cukai yang dianggarkan kira-kira RM400 juta dan telah memberi wang rasuah lebih RM8 juta kepada beberapa individu, termasuk penjawat awam bagi menyeludup tembakau kunyah, rokok, arak serta beberapa barangan lain. Susulan operasi ini, AML SPRM turut merampas pelbagai barangan seperti telefon bimbit, komputer riba, komputer peribadi, wang tunai dan kereta yang dianggarkan bernilai hampir RM6 juta. Kementerian Pertahanan memaklumkan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 mungkin tidak melibatkan pelajar-pelajar sekolah jika ia dilaksanakan kembali. Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perkara tersebut bagaimanapun masih dalam pertimbangan untuk disesuaikan dengan peringkat umur peserta. Beliau berkata, PLKN 3.0 mungkin tidak akan melibatkan pelajar yang masih bersekolah, bermakna ia akan tertumpu kepada remaja lepasan sekolah dan yang akan masuk universiti. Dalam pada itu, Muhammad Khalid berkata PLKN 3.0 tidak akan dilaksanakan tahun ini dan hanya dijadualkan bermula semula pada tahun depan. Program PLKN dijangka berasaskan 80% latihan ketenteraan, manakala 20% lagi aspek kenegaraan. Kerajaan sebelum ini memutuskan untuk melaksanakan semula PLKN setelah ditangguhkan lebih 5 tahun dan program itu akan dijalankan di 13 kem Regimen Askar Wataniah serta pusat latihan polis di seluruh negara. Jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM diarah bersiap siaga dengan permintaan tinggi terhadap bawang, ayam dan telur ayam di bulan Ramadan serta Syawal ini. Arahan tersebut dikeluarkan Menteri KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu yang mempengerusikan mesyuarat pasca Kabinet bagi mesyuarat Jemaah Menteri yang diadakan di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang di Ibu Negara. Dalam mesyuarat itu, beliau turut mengingatkan seluruh jabatan dan agensi bahawa mereka perlu memastikan sumber makanan sentiasa mencukupi dan mudah diperolehi rakyat. Antara topik lain yang ditekankan dalam mesyuarat kali ini adalah hal yang berkaitan dengan industri padi dan beras. Menurut Muhammad, yang juga ahli Parlimen Kota Raja,
Pihaknya turut membincangkan mengenai 3 industri yang menjadi tumpuan pada tahun ini. Industri tumpuan tersebut katanya adalah seperti nanas, bawang, ayam dan telur ayam. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.